Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat petang semua. Saya Cikgu Rozi Mastura binti Yahya dari SMK Sultan Ismail II. Jadi sebelum kita mulakan kelas kita pada petang ini, eloklah kita sama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersiaran kita sekali lagi dalam kelas tuition online Akademi YouTuber yang juga merupakan kerjasama e-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Jadi kali ini kita dalam siri yang kedua untuk Premier membawakan kelas label makanan. Untuk makluman semua, rancangan ini diadakan secara Premier iaitu rakan man yang dijadualkan. Jadi tidak ada sijil. Dah bersedia ke semua? Cikgu harap semua dah bersedia. Untuk kelas tuition online percuma untuk sains rumah tangga akan diadakan pada setiap hari Selasa jam 5 petang untuk murid-murid tingkatan 4 dan 5 yang mengambil mata pelajaran sains rumah tangga. Hari ini tajuk kita adalah label makanan. Untuk standard pembelajaran hari ini iaitu 4.5.1 iaitu mengenal pasti maklumat yang terdapat pada label makanan. 4.5.2 menerangkan kepentingan label makanan dan 4.5.3 menganalisis maklumat yang terdapat dalam beberapa label produk makanan. Cikgu rasa kita semua dah biasalah dengan label kan. Jadi hari ini kita akan lihat secara terperinci, secara detail apa yang ada pada label makanan. Jadi label makanan memberikan kesan terhadap pengguna. Dengan label akan menjadikan kita sebagai pengguna sama ada ingin membeli ataupun tidak barangan yang dikeluarkan. Label makanan juga berupaya memberikan maklumat yang penting terhadap makanan yang terdapat di pasaran. Kita sepatutnya dapat maklumat daripada apa-apa yang tertulis pada label makanan. Dan kita juga sebagai pengguna mestilah mengetahui cara yang betul untuk membaca label pada makanan. Jadi maklumat yang terdapat pada label makanan bukan sahaja berfungsi sebagai pelengkap hiasan pembungkusan makanan saja. Jadi label makanan juga membantu pengguna membuat pilihan makanan yang bijak. Kita tengok kepentingan label makanan. Yang pertama, membantu si rumah menyediakan sajian yang bermutu dan seimbang untuk keluarga. Jadi si rumah bolehlah melihat isi kandungan dan menyemak kandungan yang terdapat dalam sesuatu barangan yang ingin dibeli. Jadi yang kedua, memastikan pengeluar dan pengilang makanan mengutamakan kandungan zat makanan dalam setiap produk yang dikeluarkan. Jadi sebagai pengeluar makanan, kita ataupun mereka mesti memastikan apa kandungan zat makanan yang sepatutnya ada pada sesuatu makanan. Yang ketiga, memudahkan pihak berkuasa membuat pemantauan dan tindakan kepada pengeluar yang menipu. Pengguna menipu pengguna dengan tidak mematuhi label yang dilekatkan. Jadi pengguna akan membeli sesuatu produk melihat kepada kandungan kan, apa yang tertulis pada label makanan. Dan dengan apa yang tertulis pada label makanan juga, pihak berkuasa membuat pemantauan lah, adakah menepati apa yang tertulis dengan kualiti makanan yang sebenarnya. Jadi pengeluar yang menipu akan dapat dikenal pasti. Yang keempat, label makanan juga membantu pengguna membuat pilihan yang lebih bijak tentang makanan yang hendak dibeli. Cikgu ulang, membantu pengguna membuat pilihan yang lebih bijak tentang makanan yang hendak dibeli. Dan yang kelima,
Label makanan menyokong aktiviti pendidikan pemakanan untuk menggalakkan penggunaan prinsip piramid makanan dalam pemilihan makanan. Dan cikgu pasti pengguna sekarang lebih bijak dan lebih tahu untuk memilih makanan yang baik. Okey, maklumat label makanan mestilah benar dan tepat. Kalau kita sebagai pengeluar, kita mesti pastikan apa yang kita tulis adalah benar dan tepat. Kalau kita sebagai pengguna, kita akan melihat pada maklumat itu. Jadi sebagai pengeluar, mereka mestilah jujur untuk mengeluarkan makanan yang berkualiti seperti apa yang mereka tulis pada kandungan. Yang kedua, label makanan boleh diterima kerana mengandungi kesahihan dan credibility. Okey. Jadi bukan sewenang-wenangnya pihak pengeluar boleh menulis, menulis apa-apa maklumat dalam label makanan. Okey. Sebelum mereka mengeluarkan label, mereka mesti mendapatkan kesahihan, dan juga mereka mesti mendapatkan panduan pakar untuk menulis apakah kandungan yang betul bagi produk makanan mereka. Boleh difahami melalui penyampaian maklumat yang tidak mengelirukan pengguna. Maknanya label makanan yang dibuat mestilah boleh difahami melalui, maknanya kita dah baca maklumat yang tertulis dan tidak mengelirukan pengguna. Okey, label makanan mestilah nyata dan jelas, iaitu cara pelabelan dan ukurannya hendaklah mengikut kriteria yang ditetapkan dan mudah untuk dibaca. Okey, apa maklumat yang ada pada label makanan? Okey, kalau kita lihat ini contoh maklumat yang terdapat pada label kandungan produk makanan. Okey, kita lihat satu persatu. Yang pertama di sebelah kiri jenama makanan. Kalau kat situ tertulis jus oren Eka. Ini contoh ya. Ini contoh. Nama produk makanan oleh pembuat, pengeluar atau pengilan di pasaran. Yang tu adalah jenama makanan. Okey, komposisi makanan. Okey, senarai nutrien yang terkandung dalam makanan. Okey, senarai nutrien. Contohnya protein, berapa kilokalori, jumlah lemak berapa, jumlah gula berapa, serat, vitamin A. Yang ni bukannya boleh dibuat ikut suka. Dia mestilah mengikut kesahihan yang betul, yang sebenar. Senarai ramuan. Kandungan bahan yang digunakan dalam penyediaan makanan. Contohnya bahan-bahan yang digunakan untuk menghasilkan jus oren. Tanda halal. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. JAKIM. Jadi untuk barangan yang dikeluarkan di Malaysia diwajibkan mendapat kelulusan JAKIM untuk memastikan piawaian kepada produk yang bersih, baik dan suci. Okey. Label halal yang diluluskan di Malaysia adalah yang dikeluarkan oleh JAKIM. Kod bar, kod bar menunjukkan identifikasi barangan di pasaran. Kalau sekarang ni semua dah gunakan cara untuk kita scan kan. Jadi kalau kita scan pada kod bar, semuanya dah tertulis dari segi harga. Jadi mungkin mengurangkan kerja-kerja untuk membuat stok lah. Semuanya telah tertulis. Dan perlu juga ada tarikh luput penggunaan. Jadi tarikh tamat tempoh jaminan kualiti atau kesegaran makanan. Jadi kalau kita sebagai pengguna, kat sini ni kita perlu lihatlah guna sebelum. Biasanya dia tulis guna sebelum
ataupun baik sebelum. Okey. Itu tarikh luput penggunaan. Perlu juga ada lagi adalah isi padu. Isi padu adalah berat sebenar kandungan dalam ukuran metrik. Kalau cecair, mestilah menggunakan ml, mililiter. Itu adalah ukuran metrik, liter atau mililiter. Okay. Kalau gram, kilogram, itu adalah unit ukuran metrik. Pengawet dan pewarna perlu dicatatkan. Jadi bahan tambahan yang terdapat dalam ramuan makanan perlu dinyatakan. Okey, apakah bahan tambahan yang terdapat dalam ramuan makanan? Contohnya kat situ tertulis pengawet yang dibenarkan. Okey, nama dan alamat pengilang. Okey, ini penting sebagai rujukan jika terdapat masalah berkaitan produk makanan. Jadi kita sebagai pengguna, kita tahu di mana tempatnya untuk kita membuat aduan. Okey, kita lihat secara terperinci. Yang pertama, nama produk. Jadi, untuk nama produk, hendaklah berdasarkan ramuan utama atau campuran. Okay, contohnya, kalau kita nak buat produk jus buah-buahan, contohnya jus apple atau jus campuran buah-buahan apple dan aloe vera, contoh. Jadi, produk hendaklah berdasarkan ramuan utama. Ramuan utama. Jadi, nama kat situ pun kita dah tulis kita dah tulis nama berdasarkan ramuan utama. Okey. Yang kedua, bahasa yang digunakan ialah bahasa Malaysia atau bahasa Inggeris. Okay, dan yang ketiga, gambar yang menjadi ramuan sahaja yang boleh disertakan pada label. Okey, kat sini penting ya. Ramuan sahaja yang boleh disertakan pada label. Kalau kita tengok kat situ, aloe vera dengan apple. Jadi bukannya dalam kotak tu ada buah apple dengan aloe vera. Sebenarnya jus untuk minuman tu, okey, menggunakan daripada ramuan apple dan aloe vera. Jadi bila kita baca pada kotak, kita tahulah itu jus, okey, jus minuman, okey, apple dan aloe vera. Bila kita lihat saja kita tahu. Okey. Seterusnya, senarai ramuan yang digunakan perlu dinyatakan dengan jelas dan disenaraikan mengikut susunan berat menurun. Okey. Kalaulah yang paling banyak digunakan, dia perlu berada di atas. Contohnya, krema tanpa tenusu 40% berbanding dengan serbuk kopi 12%. Jadi yang 40% tu duduk di bahagian atas. Gula 5%, jadi dia akan duduk di bahagian terkebawah. Okey. Yang kelima, pernyataan bahan aditif yang digunakan mestilah dinyatakan. Okey, contoh. Mengandungi bahan pengawet, bahan pewarna, bahan perisa dan anti pengoksida yang dibenarkan. Itu pernyataan bahan aditif. Mesti dinyatakan. Okay. Berat bersih ataupun isi padu ataupun bilangan minimum isi bungkusan. Contoh, berat bersih 1 kilogram menggunakan unit metrik. Okey, yang berat bersih 1 kilogram 40 keping. Isi padu minimum 250 ml mililiter dalam unit metrik. Okey, yang ketujuh, nama dan alamat pengilang atau pengimport negara asal perlu dinyatakan dengan jelas pada label. Okey. Bila kita membaca pada label, kita dah tahu siapa yang buat dan siapa yang mengedarkannya. Okey. Yang ke-8, penandaan tarikh rupuk. Contoh yang kita gunakan adalah guna sebelum ataupun baik sebelum. Jadi, tarikh yang tertulis kat situ, kita masih boleh guna sebelum pada tarikh itu. Jadi bermula pada tarikh kalau kat sini 15, 11, 16 ni
15 hari bulan 11 tahun 2016. Maknanya dah pada tarikh yang tertulis tu dah tak boleh dimakan ataupun diminum. Okey. Yang kesembilan, pernyataan cadangan hidangan. Okey, contoh cadangan hidangan yang dinyatakan berhampiran dengan gambar. Okey, macam kita nak cara nak hidang. Jadi kita boleh letak cadangan hidangan. Okey, yang ke-10, maklumat pemakanan dinyatakan mengikut jadual komposisi makanan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Contoh, nilai kalori bagi protein, karbohidrat, lemak dan tenaga yang digunakan. Itu maklumat-maklumat yang perlu dinyatakan. Okey, secara detail dan secara benar dan sahih. Yang ke-11, logo halal yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa seperti JAKIM dan mestilah dalam tempoh sah laku. Okey, dia ada dinyatakan lah. Okey, maknanya simbol yang tertera ada tarikh luputnya. Okey. Yang ke-12, pernyataan atau akuan yang mengelirukan pengguna tidak dibenarkan pada label makanan. Contoh, akuan yang menyatakan makanan tertentu mempunyai sumber yang mencukupi bagi semua nutrien penting. Okey, kita ulang. Pernyataan atau akuan yang mengelirukan pengguna tidak dibenarkan pada label makanan. Contoh, akuan yang menyatakan makanan tertentu mempunyai sumber yang mencukupi bagi semua nutrien penting. Okey. Dia mesti betul. Okey. Dia tak boleh yang mengelirukan. Mesti tepat dan betul. Okey. 13. Makanan yang mengandungi bakteria, bifido perlu mempunyai maklumat berikut, iaitu bilangan bakteria hidup dan mengandungi, ada pernyataan, mengandungi bakteria hidup, memerlukan keadaan penyimpanan khas. Itu ayat yang perlu kita tulis. Okey. Cikgu ulang, mengandungi bakteria hidup, memerlukan keadaan penyimpanan khas. Dan yang ke-14, kod bar. Okey. Nombor-nombor yang tertulis tu adalah mewakili maklumat-maklumat tentang makanan itu. Okey. Jadi, cikgu rasa itu saja untuk tajuk kita tentang label makanan. Okey, dan cikgu harap semua akan belajar walaupun kita di bulan puasa. Okey, jadi pastikan kepada pelajar-pelajar tingkatan 4, ini adalah tajuk pada tingkatan 4, dan untuk pelajar tingkatan 5, ini adalah tajuk yang perlu dibuat rujukan. Okey, jadi itu saja daripada cikgu. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.